Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Rais bin Muhammad Sidro dari kos DSIS. Jadi insyaAllah hari ini saya akan bercakap dengan tajuk istishab. Pertama sekali kita pergi kepada pengertiannya. Istishab dari segi bahasa adalah menyertakan, membawa serta tidak melepaskan sesuatu. Dari segi istilah, selalu menetapkan apa yang telah ditetapkan atau selalu menafikan apa yang telah dinafikan. Keberadaan satu perkara atas dasar hukumnya yang pertama selama tidak ada yang merubahnya. Jadi kat sini kalau kita nak mudah fahamnya, istishab ni maknanya adalah ia mengekalkan hukum yang asal selagi mana tiada dalil ataupun bukti. Jadi kalau ada dalil ataupun bukti yang boleh mengubah hukum asal tu, maka berubahlah dia. Ni adalah jenis-jenis istishab, ada 5. Jadi mari kita pergi yang pertama. Istishab yang pertama ini adalah istishab yang membawa maksud pada asal sesuatu itu adalah harus ketika tiada dalil yang menyalahinya, apabila perkara itu memberi manfaat, dan haram apabila sesuatu perkara itu mendatangkan kemudaratan. Okay, kat sini kalau kita nak faham, kita kena tengok contoh dulu lah. Antara contoh yang dikemukakan di sini pada surah Al-Baqarah ayat 29 yang bermaksud, Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi untuk kamu. Dalil yang kedua bermaksud, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Surah Al-Jasiyah ayat 13. Okay, jadi daripada kedua-dua dalil ni, kita dapat faham bahawa segala apa yang ada di bumi ini adalah harus bagi manusia selagi mana tiada kemudaratan. Apabila ada mudarat, maka hukum yang asal itu, yakni harus, akan berubah. Contohnya haiwan-haiwan yang ada di bumi, semuanya harus kita boleh makan. Lepas tu mudarat, contohnya kalau kita nak makan haiwan yang berbisa, dan haiwan berbisa itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita, maka hukum asal harus itu akan berubah kepada haram. Seterusnya kita pergi istishab yang kedua. Yang kedua ini membawa maksud berterusan ataupun berkekalan. Al-istishab ini juga didefinisikan sebagai pada asalnya seseorang adalah terlepas daripada bebanan dan kewajipan syarak sehinggalah terdapat dalil atau bukti yang menunjukkan untuk memikul tanggungjawab tersebut. Okey, kita pergi kepada contoh. Lelaki dan wanita tidak ditaklifkan untuk memikul tanggungjawab sebagai suami isteri selagi mereka belum diakad dengan perkahwinan yang sah. Okay, jadi kat sini lelaki dan wanita yang tidak berkahwin tidak ada bebanan ataupun tanggungjawab ke atas dirinya. Itu hukum asal. Okey, maksudnya dia ni, yang lelaki tidak perlu membayar nafkah lah sebab dia belum berkahwin. Jadi apabila dia sudah diakad dengan perkahwinan yang sah, hukum harus yang awal-awal tadi akan berubah. Maka dia akan ditanggung oleh bemanan dan tanggungjawabnya sebagai suami. Istishab yang seterusnya, jenis yang ketiga ini, bermaksud hukum itu tetap dengan sifat asalnya, iaitu asal ketetapan syarak pada sesuatu hukum sama ada ia harus atau haram, sehinggalah terdapat dalil yang menunjukkan hukum yang sebaliknya. Kita pergi kepada contoh. Air pada asalnya adalah bersih dan dihukum bersih dan suci, kecuali terdapat tanda-tanda yang menunjukkan air tersebut dikotori najis seperti berubah bau, warna ataupun rasa. Okay, jadi kat sini air ni pada asalnya sifatnya adalah bersih dan hukumnya juga adalah bersih. Apabila mari tanda-tanda yang mengubah hukum tersebut seperti najis yang berubah warna, bau ataupun rasa, maka hukum yang awal-awal tadi akan berubahlah daripada bersih kepada tidak bersih dan tidak suci. Antara contoh yang lain kita boleh tengok adalah asalnya semua haiwan yang ada di bumi ini adalah halal untuk kita dimakan, melainkan ada dalil yang menegahnya. Seperti yang kita tahu, khinzir adalah haram. Kenapa dia haram sedangkan asal itu adalah
harus. Ia haram kerana ada dalil yang menegahnya. Ada dalil yang di dalam Al-Quran mengatakan bahawa haram kita memakan daging khinzir. Maka hukum tersebut berubahlah kepada haram. Dan antara haiwan lainnya adalah di dalam hadis Rasulullah melarang untuk kita memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang mempunyai kuku yang tajam, kuku yang mencengkam. Jadi pada asalnya haiwan-haiwan, semua burung ni kita boleh makan, tetapi apabila datang dalil yang menegahnya, ia berubah daripada halal kepada haram. Dan banyak lagi lah antara dalil-dalil lain dan haiwan-haiwan lain, tetapi antara ni dua antara ini adalah apa yang saya boleh kemukakan. Saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya tadi. Jadi saya akan mendengarkan saki-baki lagi jenis istishab. Yang keempat, istishab ini membawa maksud sesuatu ketetapan hukum berlaku menurut syarak dan akal tentang sabitnya dan kekalannya. Dalam erti kata lain, al-istishab dalam pembahagian yang keempat ini diakui ada kaitannya dengan syarak dan akal. Sebagai contoh, hukum halalnya perhubungan lelaki dengan perempuan adalah disebabkan perkahwinan, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan haramnya perhubungan mereka, seperti melalui perceraian ataupun fasad. Dalam erti kata lain, apabila seorang lelaki dan perempuan berkahwin, maka dia boleh melakukan apa saja yang dia inginkan. Jika sabit dalam satu dalil yang menunjukkan mereka ini bercerai ataupun tutup fasad, maka mereka tidak maka haramlah perhubungan mereka. Itu. Yang kelima dan terakhir, istishab ini bermaksud hukum yang disabitkan melalui ijma' ulama' pada tempat yang diperselisihkan di kalangan ulama'. Sebagai contoh, seseorang lelaki pergi ke dalam hutan dan dia tidak jumpa air, maka dia bertayamum. Maka dia solat. Selepas pada solat tu dia terjumpa air. Adakah batal solat beliau? Mari kita tengok perbincangan imam-imam mazhab. Yang pertama, imam mazhab Syafi'i dan Maliki. Yang pertama, imam mazhab Syafi'i dan Maliki. Mereka berpendapat bahawa keadaan yang di atas tidak membatalkan sembahyang, kerana ijma' menetapkan bahawa sah sembahyang tersebut sebelum menemui air. Justru itu, hukum sah itu akan berterusan berdasarkan ijma' sehingga ada dalil yang menunjukkan sembahyang seseorang itu menjadi batal apabila melihat air ketika sembahyang. Jadi di sini kita ambil kesimpulan bahawasanya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik ini menetapkan bahawa solat pemuda tadi adalah sah. Terusnya, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pula sembahyang seseorang itu menjadi batal dalam keadaan tersebut. Hal ini kerana mereka mengatakan bahawa untuk mengenal sah sembahyang sebelum melihat atau menemui air hanya terpakai apabila keadaan ketiadaan air, bukan ketika dalam keadaan ada air. Jadi di sini bahawasanya dua orang imam ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, berpendapat bahawa solat pemuda tadi tidak sah. Seterusnya, konsep dalam istishab. Jadi yang pertama, pada hakikatnya istishab tidak menetapkan hukum yang baru, tetapi dengannya hukum yang lama terus berlaku dengan dalilnya yang diperhitungkan. Pada dasarnya bukanlah dalil fiqh yang tersendiri dan sumber hukum murni, tetapi keberadaannya hanyalah sebagai petunjuk akan berlakunya hukum yang lama
yang telah ditetapkan oleh dalilnya. Di sini mengatakan bahawa dalil hukum itishab ni bukanlah hukum yang baru tetapi hukum yang lama. Hukum yang lama yang telah diperhitungkan oleh para ulama. Jadi bukanlah dalil fiqh bukanlah dalil fiqh yang tersendiri. Bukanlah dalil fiqh yang tersendiri dan sumber hukum murni, tetapi keberadaannya hanyalah sebagai petunjuk akan berlakunya hukum yang lama yang telah ditetapkan oleh dalilnya. Seterusnya yang kedua. Yang kedua ni adalah itishab. Itishab ini tidak dijadikan pegangan kecuali jika tidak ada dalil. Tidak ada dalil khusus dalam hukum sesebuah masalah. Yang seterusnya yang kedua ni, itishab ini tidak dijadikan pegangan kecuali jika tidak ada dalil khusus dalam hukum sesebuah masalah. Sebagai contohnya seperti ulama fiqh bersusah payah mencari dalil dalam Al-Quran, dalam hadis, maka dok jumpa dalil tersebut, maka para ulama ni akan ambil dalil akan berpegang pada itishab, akan berpegang pada hukum itishab. Itu sebahagian ulama berkata tentang itishab ini, yang berbunyi itishab adalah acuan fakta yang paling akhir. Dengan itu, apabila mufti ingin memfatwakan sesuatu hukum, beliau akan merujuk kepada Al-Quran, Sunnah, hadis dan sebagainya. Dan jika tidak menemukan hukum tersebut, maka boleh beralih kepada hukum itishab. Maka hukum itishab untuk menetapkan dan menafikan hukum. Jika ada keraguan soal ketiadaannya hukumnya, maka yang berlaku adalah keberadaan hukumnya. Sebaliknya, jika keraguan tersebut muncul pada keberadaannya hukum tersebut, maka yang berlaku adalah ketiadaan hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Mursyid bin Mustafa daripada Kos Syariah Islamiah di PSI. Dan saya akan sambung penerangan tentang istishab, tentang kaedah-kaedah fiqh yang terbina daripada al-istishab. Jadi yang pertamanya kaedah-kaedah fiqh yang terbina daripada kaedah ni ialah al-aslu baqa' ma kana ala ma kana, iaitu asal sesuatu kekal berdasarkan sesuatu yang ada sebelumnya, sehinggalah ada dalil atau bukti yang menetapkan perubahan atau mengubahnya. Seperti contohnya, orang yang hilang dikira seperti keadaan asalnya masih hidup sehingga ada bukti menunjukkan dia meninggal dunia. Justru itu ulama sepakat bahawa hartanya orang yang hilang tadi tidak boleh diwarisi, mengenai hak mewarisi. Menurut ulama mazhab Hanafi, haknya itu ditangguhkan sehingga disahkan ia masih hidup atau mati. Jadi konsep contoh di sini ia bermaksud tentang apabila seseorang itu hilang, seperti isu tentang suami hilang. Jadi macam mana kaedah yang digunakan oleh ulama di sini? Ia menggunakan kaedah al-aslu baqa' ma kana ala ma kana, iaitu orang yang hilang ni pada asalnya kita akan anggap dia masih hidup, kita tidak anggap dia mati pada permulaannya. Jadi kaedah yang pertama adalah hidup. Maknanya walaupun dia hilang, sekiranya kemungkinannya akan dijumpai lagi, jadi kita menganggapnya masih hidup. Kita tidak masukkan di kategori yang orang sudah tiada, orang sudah meninggal dunia. Jadi sebabkan kita masih menganggap dia seorang masih hidup, jadi tentang hak pewarisan harta dia kita tidak boleh bahagikan, tidak boleh seperti orang yang meninggal dunia. Maknanya kita membahagikan harta dia kerana dia masih hidup, dia sekadar hilang saja. Jadi ini kaedah istishab tentang al-asbaqa'
makana ala makana. Kecuali di sini adalah mazhab Hanafi yang haknya itu ditangguhkan. Maknanya hak dia tadi kita hanya tangguhkan sehingga kita sahkan dia ada sama ada dia hidup ataupun dia mati. Jadi contoh kaedah yang kedua pula ialah al-aslu fil asya' al-ibahah, iaitu asal terhadap sesuatu itu al-ibahah adalah harus hukumnya. Seperti contohnya sah semua bentuk akad yang tidak terdapat petunjuk syarak tentang batal atau haramnya. Jadi pada asalnya memang bentuk akad tu memang sah. Sebab apa? Sebab tiada apa petunjuk tentang syarak ataupun apa-apa tentang batal ataupun haramnya akad tersebut. Jadi sah sahaja akad itu. Okey, seterusnya kita berak ke al-aslu fi zimmah al-bara'ah. Asalnya seseorang yang bebas daripada tanggungjawab. Dalam arti kata lain, ia juga dikenali dengan al-istishab al-bara'ah, iaitu merupakan salah satu kaedah yang disepakati oleh jumhur ulama fiqh. Yang mana seseorang ini ia bebas daripada bebanan taklif dan hak-hak yang tidak harus sama sekali menetapkan terhadap seseorang atau disandarkan kepadanya sesuatu tanggungjawab, melainkan ada dalil harus berbuat demikian. Jadi seseorang ini dia bebas daripada tanggungjawab tentang apa-apa perkara. Dia bebas daripada bebanan taklif atas sesuatu perkara selagi mana tidak ada dalil ataupun tidak ada apa-apa yang mewajibkan dia untuk membuatkan perkara tersebut. Jadi dia bebas daripada segala tanggungjawab tersebut. Seterusnya al-yaqin la yazul bisyak, iaitu sesuatu keyakinan atas sesuatu perkara itu didasarkan atas dasar keyakinan. Dia tidak terhapus dengan sebab ada syak atau keraguan yang datang kemudiannya daripada al-yaqin tadi. Contohnya sesiapa yang yakin berwuduk kemudian ia syak, kemudian dia syak berhadas, hukumnya dikira masih kekal berwuduk menurut jumhur ulama. Jadi contoh di sini seperti orang berwuduk, lalu dia syak atas wuduk dia tadi tu, sama ada dia syak tadi tu sama ada air tidak rata ataupun dia was-was atas wuduk dia tadi, di mana dia syak. Jadi ia dikira wuduk dia tu masih sah, menurut antaranya kecuali mazhab Maliki. Jadi menurut pendapat mazhab Syafi'i dan yang lain-lain berpendapat bahawa wuduk dia tadi tu masih sah walaupun ada syak tadi. Sebab apa? Al-yaqin la yazul bisyak. Sebagai penutup sini saya membuat kesimpulan tentang al-istishab. Yang pertama, al-istishab tetap menjadi sandaran kepada kebanyakan mujtahid dan digunakan pakai sebagai sumber hukum apabila tidak ditemui dalil lain. Jadi sebagaimana yang kita tahu, untuk kita mencari dalil dalam sesebuah masalah, yang pertama kita akan merujuk kepada dalil yang disepakati dahulu seperti Al-Quran dan Sunnah, hadis sebagainya itu. Barulah kita akan pergi kepada dalil yang tidak disepakati. Jadi al-istishab ini kan termasuk di dalam dalil tidak disepakati. Jadi al-istishab ini dia akan menjadi sandaran ni tadi. Sandaran dia digunakan pakai untuk menjadikan sumber hukum apabila tidak ditemui dalil-dalil yang tadi tu, yang atas pada dia tadi tu. Apabila tidak bertemu, tidak dijumpai dalil-dalil yang sesuai untuk digunakan pakai, maka kita akan menggunakan kaedah al-istishab. Jadi yang kedua pula, walau bagaimanapun ia bukanlah merupakan dalil berasingan yang berdiri sendiri bagi menetapkan hukum baru. Bahkan ia memperlihatkan berterusan hukum yang lepas apabila mujtahid merasakan sangkaan tidak ada dalil yang mengubah hukum itu. Jadi seperti yang dikatakan tadi, ia bukanlah dalil yang berasingan untuk kita jadikan dia sebagai hukum baru. Maknanya apabila adanya dalil tersebut di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis dan sebagainya yang didalil disepakati tadi, kita tidak akan menggunakan al-istishab. Kita akan menggunakan dalil yang disepakati tadi. Seterusnya yang ketiga, apabila ia bertentangan dengan dalil lain, maka dalil yang lain itu didahulukan. Samalah seperti yang dikatakan tadi. Apabila kaedah yang seperti yang kita tahu, kaedah dalil yang disepakati
dalil yang tidak sepakati tadi tu, dan ahli sahab ini adalah jalan yang terakhir. Jadi kita akan berpandukan kepada dalil yang atas dia, Al-Quran dan terus ke bawah sehinggalah ahli sahab. Jadi ahli sahab ini kita akan merujuknya kepada acuan yang paling akhir, maknanya tempat yang paling akhir untuk kita menjadikan sumber rujukan, barulah kita akan pergi kepada al-istishab. Jadi justru itu al-istishab merupakan bidang yang dinamik bagi para mujtahid, dan ia diambil kira dalam sesetengah undang-undang moden dan dasar-dasar perundangan, kerana ungkapan bahawa orang tertuduh tidak bersalah sehingga terbukti kesalahannya adalah berdasarkan istishab al-bara'ah al-asliyah. Wallahu a'lam. Sekian saja daripada kumpulan kami. Jika ada salah silap, mohon ampun. Setiap kekurangan itu datang pada kami, setiap kebaikan itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.